Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafin Huwaina binti Muhammad Ghazali, nombor matrik 118146. Pada hari ini, saya ingin membentangkan laporan latihan industri saya yang bertempat di Mahkamah Syariah Daerah Pendang di Kedah. Maklumat pelajar. Nama diberi Wafin Huwaina binti Muhammad Ghazali. Saya merupakan pelajar tahun akhir Ijazah Sarjana Muda Fiqh dan Fatwa. Supervisor universiti saya ialah Prof. Madya Dr. Ahmad Wifaq bin Muhtar dan supervisor industri saya ialah Puan Halimatun binti Zakaria. Saya juga telah menjalani latihan industri pada 20 Mac 2022 sehingga 7 Julai 2022. Dan saya juga telah menjalani latihan industri di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Pendang. Maklumat supervisor industri. Nama beliau ialah Puan Halimatun binti Zakaria dan memegang jawatan di Mahkamah Syariah Daerah Pendang sebagai penolong pendaftar. Seterusnya, maklumat supervisor universiti. Nama beliau ialah Prof. Madya Dr. Ahmad Wifaq bin Muhtar yang memegang jawatan sebagai pensyarah kanan Fakulti Syariah dan Undang-Undang di Universiti Sains Islam Malaysia. Pengenalan. Terlebih dahulu, saya ingin kongsikan lokasi Mahkamah Rendah Syariah Pendang. Terdahulu, lokasi Mahkamah Syariah Pendang ini terletak di bawah bangunan Pusat Zakat, bersebelahan dengan Tenaga Nasional Berhad TNB dan bersebelahan Tabung Haji atau diketahui di mahkamah ini terletak di Rumah Kedai. Namun lokasi terbaru MRS Pendang terletak di bersebelahan dengan Pejabat Pos Pendang dan dikenali sebagai kompleks pejabat kerajaan yang menggabungkan Pejabat Agama Daerah Pendang, Mahkamah Syariah Daerah Pendang dan juga Pejabat Pertanian. Dan untuk pengetahuan semua, kedudukan Mahkamah Rendah Syariah Pendang ini terletak di bahagian bawah bersebelahan dengan Pejabat Pertanian dan manakala Pejabat Agama pula terletak di bahagian atas. Dan akhir sekali, terdapat 8 staf yang sedang berkhidmat di Mahkamah Syariah Pendang. Visi dan misi Mahkamah Syariah. Visi merealisasikan pengurusan pentadbiran dan kehakiman syariah yang lengkap, sempurna dan berwibawa berlandaskan hukum syarak dan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa kepada masyarakat Islam. Manakala misi Mahkamah Syariah pula, pertama, menzahirkan keadilan berpandukan hukum syarak dan undang-undang yang berkuat kuasa. Kedua, mempertingkatkan pengurusan pentadbiran yang cekap dan berkualiti. Ketiga, penggunaan IT di dalam semua urusan pentadbiran. Seterusnya, skop kerja di Mahkamah Rendah Syariah Pendang. Pertama, berurusan dengan klien yang hadir. Kedua, menjawab panggilan telefon dan membuat kerja-kerja pejabat. Ketiga, mendengar perbicaraan atau sebutan di Dewan Bicara. Yang keempat, membuat sijil faraid dan surat kebenaran daftar cerai. Yang kelima, menguruskan pendaftaran kes. Yang pertama, berurusan dengan klien yang hadir. Walaupun tidak diarahkan oleh supervisor industri kami untuk duduk di kaunter pada setiap hari, namun saya mengambil peluang ini untuk duduk di kaunter pada setiap hari kerana supaya saya dapat berurusan dengan klien yang hadir. Dengan ini, ia dapat menambahkan lagi pengetahuan tentang selok-belok mahkamah dan membantu minda saya untuk lebih terbuka
dengan soalan-soalan yang diajukan oleh klien dengan bantuan staf-staf di Mahkamah Syariah Pendang. Seterusnya, menjawab panggilan telefon dan membuat kerja-kerja pejabat. Selain menjawab panggilan telefon juga, saya juga menelefon pemohon faraid yang sijilnya telah siap, supaya mereka supaya mereka dapat datang ke mahkamah untuk mengambil sijil yang telah siap itu. Dan antara kerja-kerja pejabat yang saya telah lakukan ialah seperti dengan menulis maklumat klien yang telah mendaftar kes, iaitu pemohon dan juga responden, di kulit fail bagi kes mal ataupun kes jenayah. Selain itu, perkara yang selalu dilakukan iaitu dengan fotokopi borang-borang permohonan dan juga tuntutan. Selain itu, saya juga diarahkan untuk menyusun fail yang akan dibicarakan atau yang akan disebutkan di hadapan hakim nanti. Yang ketiga, mendengar perbicaraan atau sebutan di Dewan Bicara. Di Mahkamah Syariah Pendang, perbicaraan atau sebutan akan dilaksanakan pada setiap hari kecuali pada hari Khamis dan Sabtu dan juga Jumaat dan juga Sabtu. Saya mengambil inisiatif bersama rakan-rakan intern yang lain untuk berselang-seli pada 4 hari ini untuk mendengar perbicaraan dan sebutan di Dewan Bicara. Antara kes mal dan kes jenayah yang kami telah dengar ialah seperti kes faraid, kes permohonan penceraian, kes tuntutan pengesahan lafaz cerai, dan kes bicara yang sering dibicarakan iaitu kes fasakh dan juga pengesahan cerai taklid. Dan jika kes jenayah yang contohnya seperti kahwin tanpa kebenaran mahkamah dan juga penceraian tanpa kebenaran mahkamah. Dan yang keempat, membuat sijil faraid dan surat kebenaran daftar cerai. Sijil faraid bagi permohonan faraid yang telah selesai dan diluluskan oleh Tuan Hakim, maka mahkamah perlu mengeluarkan perintah. Surat perintah tu selepas 2 minggu selepas kes itu selesai. Begitu juga dengan surat kebenaran daftar cerai, dan apabila sudah siap, klien perlu mengambil surat kebenaran daftar cerai itu dan dibawa kepada pejabat agama untuk mengambil pula surat sijil cerai. Dan akhir sekali ialah tugas yang bagi saya paling besar ialah menguruskan kes pendaftaran. Hal ini kerana saya duduk di kaunter pada setiap hari dan saya juga perlu menerima mendaftar kes klien yang yang ingin mendaftar pada hari itu. Okey. Jadi apabila klien ingin mendaftar kes, saya terlebih dahulu akan menerangkan butiran-butiran yang perlu diisi. Contohnya, klien perlu mengisi borang online di My Record Kedah, di sistem My Record Kedah, dan klien perlu mengisi terlebih dahulu dan juga membawa untuk kes seperti kes mal, seperti kes permohonan penceraian dan juga tuntutan pengesahan lafaz cerai, mereka perlu membawa salinan IC, 3 salinan IC dan juga 3 salinan surat nikah ataupun surat rujuk. Jadi
Selepas didaftar, kami pihak mahkamah akan memberi tarikh sebutan kepada plaintiff dan juga defendant dalam tempoh 21 hari kes tersebut didaftarkan. Selain itu, saya juga berpeluang untuk belajar mendaftar kes di sistem online iaitu sistem e-Syariah Kedah. E-Syariah Kedah. Banyak yang saya telah pelajari, banyak kerja yang saya telah buat dan pelajari di Mahkamah Rendah Syariah Pendang ini. Seterusnya, faedah yang paling besar yang telah saya perolehi dari latihan industri ini ialah yang pertama, mengetahui dan mempelajari prosedur mahkamah. Yang kedua, meningkatkan keyakinan diri dan kemahiran berkomunikasi. Yang ketiga, meningkatkan disiplin diri. Dan yang keempat, berpeluang bekerja bersama dunia profesional. Tetapi faedah utama dan faedah yang paling besar yang saya perolehi tidak lain tidak bukan ialah mengetahui dan mempelajari prosedur mahkamah, iaitu prosedur pendaftaran kes. Sebagaimana yang kita tahu, mahkamah ini merupakan institusi kehakiman yang menerima pendaftaran kes. Contohnya seperti kes permohonan penceraian dan lain-lain lagi seperti kes faraid. Jadi, seperti yang saya sudah terangkan bagaimana prosedur untuk mendaftar kes. Jadi, apabila saya mahir tentang prosedur pendaftaran kes ini, ia sekaligus memberi faedah lain kepada saya. Contohnya, apabila saya mahir tentang prosedur untuk mendaftar kes, jadi saya lebih yakin untuk menerangkan kepada klien dan akhirnya ia dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi saya dan juga keyakinan diri saya. Seterusnya, kesukaran yang paling mencabar sewaktu saya menjalani latihan industri. Yang pertama, mengalami kesukaran memahami cerita klien kerana klien terlalu beremosi. Hal ini kerana apabila klien terlalu beremosi, susah untuk saya fahami cerita. Tapi dengan bantuan staf Mahkamah Syariah Pendang, saya dapat mengatasinya. Seterusnya, menggunakan sistem e-Syariah pada pertama kalinya. Hal ini kerana pada awalnya agak begitu kekok dan saya juga telah melakukan sedikit kesilapan dan saya juga belajar dari kesilapan itu dan cuba buat yang terbaik. Seterusnya, kesukaran untuk saya menyesuaikan diri dengan suasana baru. Hal ini kerana bertemu dengan orang baru dan juga yang belum pernah dikenali, tetapi lama-lama akhirnya saya dapat menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut. Seterusnya, mempunyai waktu terluang yang agak banyak. Hal ini kerana Mahkamah Syariah Pendang merupakan mahkamah yang agak kurang kes yang didaftarkan. Jadi, saya mempunyai waktu terluang yang agak banyak, tetapi dengan ini ia dapat bagaimana saya mengatasinya ialah saya akan bertanya kepada staf-staf Mahkamah Syariah, adakah ada kerja yang perlu saya lakukan dan ada apa-apa yang boleh saya bantu. Dengan ini sedikit sebanyak membantu saya untuk mengatasi kesukaran ini.
Cadangan dan nasihat saya untuk menambahbaikan latihan industri pada masa hadapan ialah, yang pertama, setiap industri boleh menyediakan modul bagi pelajar praktikal. Contohnya, sesebuah industri boleh menyediakan modul yang mengandungi tugasan yang akan dipelajari oleh pelajar praktikal supaya mereka dapat membaca modul itu dan lebih faham dan peka terhadap apa yang mereka perlu pelajari di sana supaya tiada satu pun yang akan ketinggalan. Seterusnya, pihak mahkamah boleh memberi tugasan yang lebih mencabar kepada pelajar. Hal ini kerana suatu hari nanti selepas habis praktikal ini, pelajar juga akan menginjak ke alam pekerjaan. Jadi, ia akan menjadi cabaran dan juga pengalaman kepada pelajar. Selain akhir sekali, pihak mahkamah boleh mengajar cara berkomunikasi yang betul kepada pelajar ketika mengendalikan klien. Contohnya, staf-staf boleh melatih para pelajar jika klien bertanya dengan soalan yang begini, bagaimana mereka harus menjawab. Dengan ini, ia akan membuatkan klien lebih yakin kepada pelajar praktikal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.